Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Saya mengucapkan terima kasih pendeta-pendeta Joshua dan ketua majelis dan semua pengurus gereja, Guru Injil Budi yang menjadi sahabat saya beberapa tahun. 我非常感谢神，贵义教会的邀请，有我们的主任牧师邱耀书牧师，还有我们的执事主席，特别是我的老朋友，就是布利传道的邀请。 Nama saya Roni Serworwora, 我的名字叫做 Roni Sarwawora。 itu dari Ambon kalau Anda bertanya. 如果你们要问的话，我是安邦的人。 Jadi saya sekarang sedang melayani sebagai direktur Lembaga Literatur Baptis. 我是在 Baptist 教会的文字工作组的主任。 Tetapi juga saya adalah dosen dari Dallas Baptist University. 我也是 Dallas 浸信会的教授。 2 tahun lalu Tuhan membawa saya dengan paksa ke Indonesia untuk melayani di Indonesia. 2年前，神用强迫性的方式把我带回来印尼。 Tadinya saya baru selesaikan program S3 saya dan di Texas saya berkenalan dengan Guru Injil Budi Taniwan. 我就是在德士州的时候，完成了我的博士学位。就是在德士州的时候，我就认识了我们的陈俊峰传道。 Saya percaya akan doa. 我相信祷告的能力。 Senang sekali Ibu Widya tadi bicara dengan saya bahwa dia punya beban tentang doa. 我刚才也是很高兴，刚才艾比姐妹说，她的一个呼召就是要成为祷告的人。 Sudah 1 tahun ini saya menggerakkan gerakan doa di kalangan umat baptis di Indonesia. 罗尼牧师他在一整年当中，在浸信教会里面一直在推动祷告。 Dan Tuhan mengizinkan saya bermitra dengan seorang penginjil di Amerika Serikat yang sudah dipakai di 80 negara di dunia. 神让我有跟一位就是美国的作者，他叫做Sammy，他是跟世界80个国家已经有合作的。 Ada buku tentang doa yang pasti akan memberkati Anda. 他写了一本书，这个祷告肯定成为你的祝福。 Yang baru lembaga kami terbitkan bulan ini. 我们这个文字工作组刚刚在这个月出版 Kami diberkati dengan buku ini. 这本书，让我们大大的蒙福。 Saya tidak berjualan di gereja, tapi saya hanya berkata kalau Anda mau cari toko buku baptis di Shopee dan Anda yakin Anda akan diberkati dengan buku ini. 我不是要在教会做买卖，可是如果你们需要的话，你们可以在 Shopee 上网购买这一本祷告的书。 Mari kita minta pimpinan Tuhan sekali lagi dalam doa. 我们祷告，求神恩待我们。 Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur 天父上帝，我们要奉靠主耶稣的名向你献上感恩， untuk hadirat Tuhan. 因为你降临在我们当中。 Kami baru menyanyi tentang firman-Mu. 我们刚刚歌颂你的圣名， Kami sadar kami tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. 我们相信我们活着离不开你的话语， Kami tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. 我们离不开圣灵带领我们的生活， Kami tidak dapat hidup tanpa kuasa Tuhan. 我们离不开神的能力充满我们 Dan。kalau boleh Tuhan pagi hari ini, 如果许可的话，我们今天早上向你祈求， hamba mohon urapan Tuhan di dalam ruangan ini. 求你在整个会堂恩膏我们每一个人， Hamba mohon urapan Tuhan bukan saja untuk hamba dan ibu penterjemah, 不单单你恩膏讲员跟翻译员， tapi setiap orang yang ada di dalam ruangan ibadah ini, 可是每一位在这个礼堂里面的人不例外的， maupun mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. 包括在家里崇拜的每一个人也不例外。 Pasti ada yang sedang berbeban berat. 我们相信，在我们当中有人 Mungkin 心 mereka 中负着重担， Mungkin mereka sakit karena pandemi ini. 也许因为这个疫情，他们患了病。 Mungkin mereka mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi ini. 因为疫情，他们的经济受困； Mungkin mereka mengalami masalah keluarga karena pandemi 因 ini. 为疫情，家庭当中起了纠纷。 Apapun masalah mereka, Tuhan Yesus, 他们面对的什么问题都好， hamba berdoa firman Tuhan akan menguatkan mereka, 你的仆人祈求祷告说：神用你的话语来坚固每一个人， akan memberkati mereka.
你来充满他们，得到你的恩典。 Dan kalau ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 如果我们当中有人还没有真正接受你、认识你，成为他们个人的救主的话， hamba berdoa hanya karena Roh Kudus saja, 你的仆人向你祈求，求圣灵动善功， mereka akan mau percaya kepada Yesus Kristus. 让他们能够接受并相信主耶稣基督。 Urapan hamba untuk urapan Tuhan untuk hamba dan Ibu Widya, 主啊，你的恩膏在罗尼牧师跟艾比姐妹的身 hamba 上， mohon sungguh Tuhan Yesus. 让我们真正的感受到的圣灵大能。 Dalam namamu kami berdoa, 我们祷告是奉靠主耶稣的名， amin. 阿门。 Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-12. 在生命记第6章第4节到第12节。 Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang wanita muda yang beberapa Anda pasti sudah sangat mengenal. 我很想介绍这一位少女，我看大家如果看过这张照片，应该是认识这个人到底是谁。 Seorang wanita muda yang tinggal di Amerika pada akhir abad ke-17. 她是住在Amerika atau Inggris？ Abad ke-17 di Amerika. 哦，她是住在美国，在17 Oh, di 世 Inggris. 纪。 Dan kemudian di Inggris maaf. Dan kemudian punya cita-cita yang luar biasa besar. 她是在17世纪的时候是在英国的一个少女，她有 Namanya 一个非常大的愿望。 Namanya Saki. 她的小名叫做 Saki。 Sejak kecil sudah belajar bahasa Ibrani dan Yunani. 她从小就学习了希腊文跟那个希伯来文。 Pada habis makan malam ketika anak-anak seumur dia biasanya pergi main, 这位少女呢，如果在她的年龄，这些少女们呢，她们吃饱饭了，就是到处去找朋友玩了。 dia masuk ke perpustakaan gereja dan dia belajar. 可是呢，她是进入教会的图书馆，在那边就学习， Karena dia mau menjadi seorang yang teolog yang luar biasa. 因为她要成为一个很好的神学家。 Tuhan punya kehendak yang lain terhadap Saki. 可是出乎意料，神的计划原来跟她的愿望是完全不一样。 Ayahnya adalah seorang pendeta 她的爸爸是一位牧师， dan ayahnya mau dia menikah dengan seorang pendeta. 她的爸爸希望她嫁给牧师， Dan akhirnya mereka menikah. 结果她就嫁给牧师了。 Nama dari suaminya adalah Samuel Wesley. 她的丈夫叫做 Samuel Wesley， 19 tahun pertama dalam pernikahan mereka, 他们结婚的前19年呢， Saki melahirkan 19 orang anak. 她生了19个孩子， 8 diantaranya meninggal. 8个过世。 Dia mendidik anak luar biasa 她是非常严谨的教导孩子， dan 2 dari anaknya menjadi pemimpin metodis yang luar biasa, pendiri dan pemimpin yang luar biasa. 所以她的孩子当中有2位非常的出色，就是我们卫理公会的创办人， John dan Charles Wesley. 就是约翰威斯理还有查理斯卫斯理。 Saki adalah Susanna Wesley. Saki 是她的小名，她的原名我们就是知道她叫做 Susanna Wesley。 Dikatakan setiap hari berdoa 6 jam untuk anak-anaknya. 这里告诉我们，她每一天一定花6个小时为她的孩子们祷告。 Bayangkan 6 jam berdoa sehari untuk anak-anaknya. 你想想看，为孩子要花6个小时的祷告。 Itu sebabnya ketika kita berbicara mengenai indahnya didikan Tuhan, 所以，我们如果讲到神的管教何其美好的时候， dan ketika kita melihat di dalam kitab Amsal, Salomo menulis Amsal yang luar 我 biasa. 们如果看到在箴言书，所罗门王写了很多的智慧语言， Saya tidak bisa untuk berpikir seorang wanita yang luar biasa yang mendidik anak-anaknya secara luar biasa. 我无法想象，如果有一位非常伟大的妈妈，很严格的管教她的孩子，成为伟大的人。 Tapi saya yakin juga ada ayat nats yang indah yang dapat kita pakai untuk menolong memahami indahnya didikan Tuhan. 可是我也相信，有神的话语能够帮助我们，让我们知道如何去管教我们的孩子。 Ulangan 6 dimulai dari ayat 4 berbicara seperti ini. 在生命记的第6章第4节这样告诉我们： Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
生命记第6章第4节、第5节这样说：以色列啊，你要听，耶和华我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。 Kita akan membaca ayat-ayat ini nanti selanjutnya. 我们要继续读生命记第6章的其他经文。 Dan setiap kali orang Israel mendengar kata Shema, 当每一次以色列人听到这句话，你要听 Shema， artinya adalah dengarlah. 意思就是说你要听。 Nah, setiap kali rabi mereka, guru agama mereka akan berkata Shema, O Israel, 如果他们的拉比、他们的老师对他们说 Shema Israel 的话， otomatis mereka langsung berpikir tentang Ulangan 6 ayat 4 sampai 12. 他们就自动联想到在生命记第6章第12节。 Jadi setiap kali mereka mendengar kata Shema, otomatis mereka berpikir mengenai Nats ini. 所以只要他的拉比、他的宗教老师一讲到 Shema， 他们就联想到生命记的第6章， Nats yang mengajarkan kita tentang doktrin Tritunggal yang kita yakini. 因为它里面教导我们就是有关三一的神学论。 Kita baru saja mengucapkan pengakuan iman rasuli. 因为我们刚刚也是一起诵读了使徒信经。 Anda harus bangga gereja Metodis masih terus mengulang-ulang itu pendeta di dalam ibadah mereka. 我觉得非常自豪，因为看到卫理公会重复复的宣告这个信经。 Anda tanya ke gereja Baptis pendeta, pengakuan iman apa? 你如果问浸信会，你们现在用的什么信经呢？ Nah, Anda harus tahu bahwa itu adalah pengakuan yang diakui seperti kita mengakui iman rasuli, orang Israel punya keyakinan iman mereka. 所以让我们宣告我们的信仰的时候，是用使徒信经的宣告。 Di 以 dalam- 色列人也是宣告他们的信仰。 Di dalam kitab-kitab Injil, Yesus mengatakan bahwa ini adalah hukum yang terutama. 因为我们知道耶稣在福音书说，这个是首要的一个命令。 Dan kemudian kita ingat bahwa ketika Musa memberikan bagian ini kepada bangsa Israel, 当摩西颁布这个命令给以色列人的时候， dan Anda kalau mendengar di dalam bahasa Indonesia artinya ulangan, kitab ulangan. 如果在印尼文这一本书叫做乌拉案，在中文叫做生命记重生的意思。 Nah, saya pada waktu kecil mulai belajar kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, saya berpikir kenapa harus diulang lagi semuanya? 当我小的时候，我读摩西五经的时候，创世纪、出埃及记、利未记、民数记，为什么在生命记呢又在重申这个命令呢？ Dan memang ini adalah sesuatu yang diulang oleh Musa kepada generasi muda bangsa Israel. 没有错，摩西那时候对以色列的下一代、新生一代重复的重申这个主的命令。 Generasi muda yang tidak pernah mengalami perbudakan di Mesir. 因为这个年轻一代呢，他们没有经历过在埃及为奴的生活。 Generasi muda yang tidak pernah melihat Allah membelah laut Teberau. 这个年轻的一代没有看过摩西如何借着神给他的大能，让红海分开。 Generasi muda yang tidak pernah melihat keagungan Tuhan 因为这个年轻人没有看过神的伟大。 ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu. 当摩西从西乃山下来拿了2块石板的时候， Generasi muda yang tidak termasuk di dalam kelompok pemberontakan melawan Musa selama 40 tahun tersebut. 在摩西带领他们40年当中，他们这个年轻一代不是属于那些造反的一代。 Tetapi generasi muda ini adalah generasi yang akan menyeberangi sungai Yordan. 可是这个新的一代将要过约旦河， Generasi ini adalah generasi yang akan merobohkan tembok Yeriko. 这一代将要把耶利哥城拆毁。 Generasi ini yang kita lihat di dalam kitab Yosua menaklukkan bangsa-bangsa lain di tanah perjanjian. 然后这新的一代人，他们要进入迦南应许之地，在那边统治那边的民族。 Generasi ini adalah generasi yang akan masuk dan menikmati indahnya kehidupan di tanah perjanjian. 他们这一代就会进入迦南的应许之地，享受应许之地的美好。 Tetapi ada pertanyaan yang sangat besar untuk mereka. 可是他们现在有一个很大的问题， Bagaimana selama nanti mereka dapat hidup di tanah perjanjian? 他们如何在应许之地存活？ Bagaimana supaya mereka tidak hidup menurut dosa dari orang tua mereka selama 40 tahun di padang gurun? 他们如何才能够不要重蹈覆辙，像14年他们的父母亲
他们的祖宗们在旷野犯的罪， Allah mengatakan kepada Musa, berikan lagi firman ini kepadamu. 因此上帝就 Pagi hari 对 ini 摩 kita 西说，再一次的颁布这个命令。 Dan pagi hari ini kita akan bertanya bagaimana kita dapat memahami indahnya didikan Tuhan. 所以今天早上我们要想，我们知道神的管教是何其美好。 Dan dengan cepat kita akan melihat 3 hal ini. 我们很快的看到我们今天要思想的3个要素。 Kalau Anda mau menikmati indahnya didikan Tuhan, 如果你要享受到神的管教是何等美好的话， yang pertama Anda harus mendidik anak-anak Anda sesuai dengan firman Tuhan. 第一个，你一定要照着神的话语教养、管教你的孩子。 Yang kedua Anda harus memiliki hidup yang didasarkan pada firman Tuhan. 第二，你的生命一定要把圣经的话成为准则。 Dan yang ketiga Anda harus membangun rumah Anda di atas firman Tuhan. 第三，你要把你的家建造在神的话语当中。 Mari kita lihat yang pertama. 第一点，我们来分享一下， Apa yang dimaksud ketika mendidik anak di dalam firman Tuhan? 什么叫做在神的话语当中管教你的孩子。 Saya ingin membaca ayat 6 dan 7. 我来看第6节、第7节。 Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau pertama duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. 我们看第6节，我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤，因你们翻译是重重复复的意思，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。 Yang dimaksud di sini adalah lihat berulang-ulang. 在这里讲的是殷勤，就是重重复复。 Beberapa bulan setelah pandemi dimulai tahun 2020, 在2020年，当这个新冠病毒的疫情开始蔓延的时候， kalau Anda menonton TV dan Anda mendengar di radio, 如果你有看电视或者听广播的话， selalu diulang-ulang, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. 重重复复的叮咛着我们，一定要洗手，一定要戴口罩，一定要保持距离。 Di bulan April pada waktu saya mendengar radio setiap hari, 在4月份的时候，我每天听到广播。 bulan Mei saya udah capek mendengar iklan yang sama terus diulang-ulang. 听到5月份的时候，我觉得这个广播这个叮咛重重复复，我听得很厌烦了。 Saya berkata, cukuplah 3-4 kali, nggak usah sampai setiap hari 10-12 kali diulang-ulang. 我觉得说你们要吩咐我们的话，讲3次、4次够了吧？为什么要每一天都是在重重复复呢？ Dan tahukah Anda sudah 1,5 tahun iklan tersebut diulang-ulang terus. 弟兄姐妹，你知道吗？已经讲了1年半，可是这个叮咛还是重重复复的提醒我们。 Mengapa perlu diulang-ulang dan diulang-ulang terus? 为什么一直在重申的提醒我们呢？ Karena ada banyak orang yang masih tidak mau memahami peringatan tersebut. 因为还有很多人还是不去理会这个叮咛、这个命令。 Ada banyak orang yang merasa, oh saya tidak perlu dengan peringatan tersebut. 很多人觉得说，我不需要听这些警告。 Sehingga kemudian Musa perlu berkata kepada bangsa Israel, terus berulang-ulang, ajar semua ini kepada anak-anakmu. 同样的，摩西也是对以色列百姓说：“赶快重重复复的、不停的教导的下一代。” Nah, bahasa Ibrani adalah bahasa yang piktogram pada awalnya. 我们知道希伯来文，他们原文是象形图的一个文字。 Anda tahu piktogram adalah gambar yang kemudian dimengerti kita satu kata yang direpresentasikan oleh satu gambar. 象形字的话，就是像我们中文的话，有一个模型变出来的一个字体，就有这个字体的意义。 Kata didik di dalam piktogram bahasa Ibrani 所以在希伯来文这个教育它的象形字呢， adalah terdiri dari 2 gambar. 就是有2种的象形。 Yang pertama gambar kepala anak laki-laki, 它的组织就是一个小男孩的头， dan yang kedua adalah gambar duri atau onak. 第二个呢就是荆棘，就是刺。 Jadi maksudnya adalah bagaimana dengan duri itu kepala anak laki-laki itu dapat diputar. 就是用这个刺呢，把孩子的头转过来。 Nah, saya punya 5 anak, 我自己有5个孩子， 4 anak yang pertama perempuan,
4个女的， dan yang terakhir laki-laki. 最小的才是男的。 Nah, kalau bahasa Indonesianya, Maikah anak saya adalah fotokopi Roni perkecil, fotokopi perkecil dari Roni. 所以这个小的他们就说，真的是跟他的爸爸一模一样的一个造型。 Kalau saya melihat apa yang dimaksud dengan kata memutar kepala ini, 如果象形之讲的把头转过来的那个象形， saya ingat anak laki-laki saya. 我就想到我的小儿子。 Anda yang punya anak laki-laki, Anda tahu setiap kali mau didik mereka, Anda harus putar kepalanya, Anda harus luruskan. Kalau lagi didengar, Anda harus putar kepalanya. 你知道，如果你家里有小男孩的话，你要教导他，要管教他的时候，你要把他的头转过来，跟你面对面看着你。 Ini yang dimaksud dengan ide mendidik di dalam bahasa Ibrani. 所以在希伯来文讲的管教呢，就是要把他的转过来，他的头看着我们，才是叫做管教。 Anda tidak bisa hanya memutar satu kali kepala anak Anda. 所以你每次要讲他，不是一次转他的头向你面对面的告诉他就够了，不是的。 Anda harus terus memutar, berulang-ulang untuk mendidik mereka. 所以每一次你要教导他，你要把他的头转过来，每一次都要重复复这样的把他的头转过来。 Firman Tuhan mengatakan apabila engkau duduk, 在圣经的话告诉我们，在坐在家里的时候， ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anak. 你要殷勤的教训神的话语。 Apabila engkau sedang dalam perjalanan, 你行在路上的时候， ajarkanlah firman Tuhan kepada mereka. 你要教训他们神的话语。 Apabila engkau sedang berbaring, 如果你躺下的时候， ajarkan firman Tuhan kepada mereka. 你就要教导他们神的话语。 Dan apabila engkau bangun, 当你起来的时候， ajarkan firman Tuhan kepada mereka. 你要教导他们神的话语。 Perhatikan, di dalam kebudayaan kita saat ini, 你注意我们这个时代的文化， Anda lihat bahwa firman Tuhan ini begitu relevan bagi kita. 我们看到神的话语仍然对我们生效。 Kenapa? 为什么？ Perhatikan, 你要注意， apa yang anak-anak Anda lakukan ketika mereka sedang duduk saat ini di rumah mereka? 你看现今的孩子，当他 apa yang 们坐在家里的时候，他们做的是什么？ Apa yang anak-anak kita sedang lakukan ketika di dalam perjalanan? 当孩子在路上的时候，他们做的是什么？ Apa yang anak-anak kita sedang lakukan ketika mereka berbaring? 当孩子躺下的时候，他们做的是什么？ Apa yang mereka lakukan ketika mereka sedang bangun? 他们一起来了以后，他们做的是什 Kalau 么？ Anda mau lihat di dalam konteks kita saat ini, 如果你看到现今时代的文化， mungkin kita perlu merubah sedikit atau memparafrasekan firman Tuhan ini. 我们要把这个神的话语呢，再对比一次。 Apabila engkau sedang duduk di rumahmu, 就是说，当你坐在你家里的时候， ambil iPad mereka dari tangan mereka. 从他们的手中把他们的 iPad 拉出来。 Apabila engkau sedang dalam perjalanan, 如果他们在路上的时候， matikan handphone mereka. 把他们的手机关掉。 Apabila mereka sedang berbaring, 当他们躺下的时候， matikan TV-nya. 他们的电视关掉。 Apabila engkau sedang bangun, 当他们起来的时候， matikan PlayStation-nya. 他的 PlayStation， 他的那个 Anda 电动 lihat 玩具 bahwa ini 关 masih 掉。 sungguh-sungguh relevan untuk kita saat ini. 所以这个4个步骤，直到如今仍然生效。 Saya ingin bertanya, kalau Anda sedang berjalan bersama dengan anak-anak Anda, 今天我请问说，父母的，如果你跟孩子一起出门的时候， apa yang orang-orang akan lihat dari anak Anda? 神看你的儿女是看他们做什么呢？ Anda masuk restoran saat ini, 比如说，你带你的孩子进到餐馆， Anda lihat bagaimana keluarga tidak lagi menikmati makan malam, makan siang mereka, tetapi semua sibuk dengan handphone 你 mereka. 看每一桌他们家庭围在一起，可是不是在聊天，是每一个人忙着看自己的手机。 Oh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita perlu mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. 我们必须照着神的话语管教我们的孩子。 Ketika mereka duduk, 当他们坐下， ketika mereka di mobil, 当他们在车上， ketika mereka ada dimanapun. 无论他们在哪里， Nah, saya tidak bermaksud untuk mengatakan kepada Anda bawa Alkitab kemana-mana, 我并不是告诉你们，你带孩子出门一定要把圣经带到 masuk ke dalam 每个地方 mobil. 到了车上， anak-anak baru duduk, 孩子刚刚坐在车上， ayo anak-anak buka Alkitab. 好，你就开圣经说：“孩子们，我们来看圣经。” Saya tidak bermaksud untuk Anda di TV di ruang tamu sedang berbicara,
我也不希望说你们在客厅在谈论的时候， Dan mama datang mengambil Alkitab dan berkata, ayo semua baca Alkitab. 妈妈就来，大家开圣经，我们读圣经。 Dan maksud saya adalah sungguh-sungguh mendiskusikan kasih Tuhan di dalam kehidupan 我 mereka. 的意思说，你们要专心的把神的爱、把神的话跟他们一起谈论。 Berikan pertanyaan yang sangat amat sederhana. 你发给他们非常简单的问题。 Apa yang kalian lihat dari pengalaman hari ini yang berbicara tentang Tuhan? 今天你经历到什么，让你感受到神？ Karena anak-anak ini haruslah memiliki sesuatu yang sungguh-sungguh dapat dibawa untuk mereka ketika mereka tua nanti. 因为到了他们年老的时候，你们给他的管教，他会牢记到年老。 Karena mereka harus pada yang bagian kedua adalah mereka ketika dewasa mereka harus dapat memiliki hidup yang didasarkan pada firman Tuhan. 就是说，他们一生当中在成长、成为成人的时候，他们还是一样的拥有神的话语。 Ayat 8 mengatakan kepada kita, haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 第8节说，也要记在你的手上为记号，戴在你的额上为经文。 Apa yang dimaksud dengan tanda pada tangan dan tanda pada dahi, lambang di dahi adalah sebuah alat sembahyang orang Yahudi yang bernama tefillin. 叫做手上的记号，额上记号到底是什么呢？就是他们敬拜祷告的时候，一个东西叫做特菲林。 Kalau Anda melihat kotak kecil ini, 这特菲林呢，就是一个小盒子， di dalamnya ada gulungan yang sangat amat kecil. 里面呢有一张纸卷的小小的， Dalam bahasa Ibrani gulungan itu ditulis Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. 然后那个小小的纸张内容就是这个《生命记》的6章1节到5节。 Shema o Israel. 以色列啊，你要听。 Dan dikatakan engkau harus mengikatkannya pada tanganmu. 所以这里说要把它记在你的手上， Tefillin tersebut. 就是把这个特菲林。 Dan kemudian Anda melihat di bagian kepala anak laki-laki tersebut ada tefillin yang diikatkan. 你看这个小男孩的额上有那个特菲林，把它系在额头上。 Semua anak laki-laki Yahudi setelah mereka berumur 12 tahun mereka diajar untuk sembahyang dengan cara seperti ini. 只要犹太人的儿子到了12岁，就是要进入这样子的敬拜生活。 Ada banyak sekali yang harus mereka ritual yang harus mereka taati ketika mereka memakai tefillin ini. 当他们要把这个特菲林戴在额头上的时候，他们必须经过很多的仪式。 Mereka harus sungguh-sungguh kudus ketika mereka membaca ayat-ayat ini dengan tefillin ada di kepala dan di tangan 如果 mereka. 他们把神的话打开要阅读的时候，只要他们把特菲林绑在那个系在额头上的时候，他们要经过非常神圣的一个步骤。 Dan mereka harus mengulangi lagi Shema o Israel, dengarlah hai Israel. 他们就是一直要重复说：以色列啊，你要听；以色列啊，你要听。 Dan tetapi sayangnya ini menjadi satu hal yang menjadi ritualistik dalam kehidupan bangsa Yahudi. 很可惜的，这个呢不是真正的提醒他们，变成是一个仪式而已。 Sehingga sebagian orang-orang Yahudi memamerkan cara mereka sembahyang. 所以每个人就是来示范一下给大家看，我有这样的礼仪。 Dan Yesus menegur mereka di dalam Matius 23 ayat 5. 所以在马太福音23章第5节，耶稣就责备他们。 Dikatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. 所以耶稣就说：“你们做的这些礼仪呢，就是那个带子带得很大很长的，让人家看而已。” Ini yang dimaksudkan oleh Yesus ketika mereka memakai tali sembahyang yang panjang. 所以他们就把这个带子很长的，不是在心上，可是卷到整个手， Mereka ingin dikenal bahwa mereka adalah orang yang sembahyang. 让人家知道他们正在敬拜。 Beberapa tahun yang lalu saya pulang dari Semarang ke Jakarta setelah mengajar. 几天前，我是从斯马朗教书，我回到加拿大来的时候， Pesawatnya pesawat paling pagi, pesawat pertama sekali. 我坐是最早班的飞机，很早。 Dan saya tidak ada kesempatan untuk saat teduh di hotel saya. 我在旅馆我就来不及做这个灵修， Tapi di ruang tunggu airport saya membaca Alkitab saya sambil menunggu. 在飞机场呢，我就在那边等，候机室那边
读我的灵修课本。 Rupanya ada seorang karyawan angkasa pura yang pengikut Kristus. 原来那个机场的工作人员有一个是基督徒， Dan dia menghampiri saya 他就靠近我， dan dia berkata, "Bapak pendeta ya?" 他说：“请问你是牧师吗 Saya berkata, "Kenapa? Tahu dari mana?" ？”我说：“怎么你知道呢？ Bapak baca Alkitab. 因为我看你读圣经。” Dalam hati saya berkata, 在我心中想， apakah hanya pendeta yang baca Alkitab? 难道只有基督徒才能，只有牧师才看圣 Bukankah 经 itu 吗？ semuanya seharusnya semua orang membaca Alkitab? 不是每一个基督徒都应该读圣经的吗？ Apakah Anda dikenali dari kehidupan Anda? 在你的生活中，人家认出你是基督徒吗？ Pada waktu banjir 2007 melanda Jakarta, 在2007年耶加达有一个大水灾， saya dan keluarga masih tinggal di Kelapa Gading. 我跟家人还住在格拉巴嘎丁。 Kelapa Gading Anda tahu, Anda yang tinggal di Kelapa Gading Anda tahu itu sudah banjir tinggi sekali. 你们如果在格拉巴嘎丁的，你们就知道那一年淹水淹得非常高。 Anak-anak saya harus sampai evakuasi dengan kapal karet. 那我的孩子们呢？他们就是要用汽艇把他们送出去。 1 jam saya terpisah dengan mereka. 我跟他们隔离了差不多1个多小时。 Saya jalan keliling, 我到处去找， mencoba mencari mereka di Mall Kelapa Gading. 找他们是不是在那个格 Nggak 拉 ketemu. 巴丁的 mall？ Nggak 找 ketemu 不 sama 到 sekali. 也找不到。 Akhirnya di tengah kefrustasian saya 我在失望的时候， saya berdoa 我祷告， dan ada mobil minibus Bluebird pada waktu itu yang sedang parkir. 有一个Bluebird 的 minibus 停在旁边。 Dan saya tanya kepada mereka, pada supirnya, "Pak, tolong saya lagi perlu sekali cari anak-anak saya." Mereka kecil-kecil pada waktu itu dan saya dengan mereka dengan pembantu dan saya sedang panik sekali. 我就对那个司机说：“请你帮助我，我在找我的孩子，他们跟佣人，他们跟年龄还小小的。 Anda tahu bahwa ketika Anda panik dan Anda sedang banjir, Anda lihat banjir di mana-mana, Anda terpisah dengan anak-anak Anda, apa yang harus Anda lakukan? 你知道吗？当大水灾来临了，你很慌张的时候，你在寻找你的孩子的时候，你那时候应该做的是什么 Saya 呢？ dengan sopan bertanya kepada bapak itu, "Pak, bisa nggak saya bayar berapapun, tolong bantu saya cari anak saya, nyetirin saya cari anak saya." 我是不是告诉说，你要我付你多少钱都好，只要你能够帮我把我的孩子们找回来。 1 menit dia bersedia, dia bawa 1 menit, 2 menit dia jalan, kami jalan bersama-sama naik mobil tinggi tersebut. 那1分钟、2分钟，在这个冲这个水淹水那么高的，他还是跟着我一起走。 Nah, kemudian dia bertanya kepada saya, 后来他就问我 "Bapak pendeta ya?" 你是牧师吗？ Kenapa? 为什么？ Dari tutur cara bapak kelihatan bapak tenang dan bapak ini bapak pendeta ya. Saya juga orang Kristen. 他说：“听你跟我讲话的时候，你的心非常平静安稳，因为我也是基督徒。 Nah, saya baru menjelaskan kesaksian yang baik-baik, tapi ada banyak juga kesaksian yang orang berkata, "Bapak siapa sih? Bukan pendeta pasti ya." 当然，我今天讲的是好的见证。多少时候有人家也是这样问我：你到底是什么人？看起来不像一个牧师。 Apakah orang dengan mudah melihat bahwa Anda adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? 是不是人家一看就知道你是照着神的话语而活呢？ Ketika Anda bekerja di kantor Anda, apakah pimpinan Anda, bos Anda melihat bahwa, "Oh, saya senang punya karyawan Kristen di sini"? 当你上班的时候，你的老板看到你，是不是说我很高兴，我有一位像你这样的基督徒成为我的职员？ Atau sebaliknya, apakah karyawan Anda kemudian melihat Anda sebagai bos dan berkata, "Oh, saya senang bahwa bos saya hidupnya sesuai dengan apa yang dia dengar hari Minggu di 或者 gereja." 你可以听到你的职员说：“我很感恩，我有这一位老板，他的生活就像他在礼拜天所听得到，合而为一的行出来。” Yang pertama, Anda harus mendidik anak-anak Anda sesuai dengan firman Tuhan. 第一，你就是要照着神的话语管教你的孩子； Yang kedua, Anda harus memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh didasari oleh firman 第 Tuhan. 二，你的整个人生就要准照神的话语而活； Dan yang ketiga, Anda harus membangun rumah Anda di atas firman Tuhan. 第三呢，你要把你的家建在神的话语上。 Lihat di dalam ayat yang ke-9. 我们看第9节， Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。 Tuhan izinkan saya untuk ambil S2 di kota Memphis di negara bagian Tennessee 呃， di 神 Amerika Serikat. 许可我在那个 Memphis 这个地方，就是在 Tennessee
拿我的神学位。 Dan kami harus keluar dan mengabarkan Injil di kota Memphis pada waktu itu. 我们在 Memphis 这个城市，我们一定必须出去做个人布道传福音。 Suatu hari kami harus masuk ke satu komunitas yang padat sekali dengan orang-orang Yahudi. 有一次，我们进到一个社区，里面住满了犹太人。 Dan tahukah Anda orang-orang Yahudi sampai dengan detik ini mereka masih taruh tanda di pintu rumah mereka. 你知道吗？犹太人的家家户户，他们还是放了一个记号。 Gambaran tefillin tersebut ada di tiang pintu gerbang mereka dan pada pintu rumah mereka. 他们每一个犹太人的家呢，他在门框上、在门楣上呢，都有放这个特菲林。 Nah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah mereka ingin sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka memiliki ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Musa. 这个象征什么呢？象征说我们这个家是非常严谨的，遵照摩西的吩咐。 Yang dimaksud dengan ini adalah tanda keluarga. 这个就是一个家的记号。 Mereka ingin orang yang lewat di depan rumah mereka, orang tersebut tahu bahwa ini adalah mereka yang taat kepada Ulangan pasal 6. 就是说，经过这个房子的时候，人家知道这个房子里面的住家，他们是非常遵守《生命记》第6章的人。 Dan kita tahu bahwa betapa penting sungguh-sungguh untuk orang melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga yang dibangun di atas firman Tuhan. 所以这个非常重要的，让每一个人看到我们的时候，看到我们的全家是照着神的话语而活的家。 Keluarga yang kuat di atas firman Tuhan adalah keluarga yang dipimpin oleh seorang ayah yang takut akan firman Tuhan. 这个在神的话语生根强壮的，就是他的家有一位父亲成为他们的祭司，领导他 Saya ingin 们。 berkata kepada para ayah di sini, kalau Anda belum setia membaca firman Tuhan, 我对做爸爸的每一个人说，如果你自己没有严谨的读圣经的话， Anda harus bertobat. 你一定要悔改， Anda harus sungguh-sungguh mendasarkan hidup Anda di atas firman Tuhan. 你一定要照着神的话语成为根基而活。 Saya ingin menutup dengan mengatakan, loh dulu orang Israel masih memakai tefillin. 过去你看以色列的手还是有那个特菲林记在这里， Ada tanda yang diikatkan pada tangan mereka. 他的手是用这个特菲林做一个记号， Ada tanda yang ditaruh pada dahi 他 mereka. 的额上也是有一个记号。 Mengapa kita tidak pakai lagi tanda-tanda seperti itu? 为什么我们不再带这些记号了？ Tahukah Anda bahwa 2000 tahun yang lalu 你知道吗？2000年以前， ada orang yang memakai tanda di tangannya. 有一个人他的手上戴了一个记号， Ada orang yang memakai lambang di dahinya. 有的人他在额上也戴了一个记号， Dan dengan tubuh yang berlumuran darah. 他的全身满身淋血的， Dengan tubuh yang lemah lungai. 他的非常虚弱， Dia 的 memikul 一个 kayu 牺牲 salib. 他背负了十字架， Dan dia berjalan ke atas bukit Golgota. 往各个他山上走， Dan membiarkan tangannya diberikan sebuah tanda. 让他的2只手心有一个记号。 Ketika paku yang besar itu ditancapkan kepada tangannya. 当非常粗的一个铁钉钉在他的手心的 Ketika 时候， mahkota berduri tersebut ditancapkan kepada kepalanya. 当荆棘冠冕把它戴在他的头上 Karena 的时候， dia ingin menebus dosa Anda dan saya. 因为他要为你为我的罪来赎回， Karena ada kasihnya yang begitu luar biasa besar kepada kita. 他对我们的爱是何等的伟大。 Karena dia ingin kita tidak memakai ritual-ritual tanda-tanda tersebut. 他已经为我们戴上了，我们就不再需要有这样 Karena 的 dia 记号 ingin。kita memakai tanda keselamatan yang dia berikan kepada kita. 因为从那时候起，他要我们所带的就是他给我们的救恩。 Dan dia melakukannya karena kasihnya kepada Anda dan saya. 他为你为我，是因为他有无比的爱。 Pagi ini apapun pergumulan Anda. 今天你面对任何问题， Kalau Anda belum menjadi pengikut Yesus Kristus. 如果你还没有跟随主耶稣的话， Anda belum menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. 你的生命当中不是主耶稣成为你的救主，让他居首位的话， Dan Anda bertanya, mengapa berita ini terus-menerus diulang dari mimbar gereja saya? 你一直问为什么我教会的讲台一直重重复复讲 Saya 同样 yakin 的道 pendeta 理？ Joshua, pendeta Joni, dan hamba-hamba Tuhan yang lain sudah berulang-ulang menyampaikan kebenaran Injil kepada Anda. 我相信
邱耀书牧师也好，麦元利牧师也好， Dan 重重复复的把真理、把福音告诉你们了。 Dan banyak yang sudah memberikan respons atas tanggapan tersebut. 我相信信徒当中有很多已经有好的回应了， Tetapi mungkin ada dari Anda, masih ada yang mengeraskan hati Anda. 可是事到如今，还有很多人刚硬着心， Yang tidak mau melihat betapa indahnya didikan Tuhan di dalam kehidupan 他们 Anda. 不要去理会神的管教是何等的美好， Yang sedang bertanya, Tuhan mengapa hidup saya masih terus berantakan? 他们只能发问说：神，为什么我的生活那么糟糕？ Tuhan mengapa usaha saya masih terus berantakan? 神啊，为什么我的事业糟透了？ Tuhan mengapa keluarga saya penuh dengan masalah? 神啊，我的家庭为什么充满问题？ Karena Anda tidak bersedia untuk kepala Anda diputar. 因为你不愿意让你的头被上帝扭转过来。 Dan pagi hari ini, 今天早上， jika Anda ingin menikmati indahnya didikan Tuhan, 如果你要享受神的管教是何其美好， back to the Bible. 回到你的圣 Kembali 经， kepada firman Tuhan. 回到你的圣经， Dan saya yakin 我相信 hidup Anda adalah hidup yang akan diberkati oleh Tuhan. 你已经经历到蒙恩蒙福的一个生活， Hidup Anda adalah hidup yang penuh dengan berkemenangan. 你的生命已经充满神的真理在里面。 Kita akan membuktikannya ketika kita akan bersama dengan Yesus Kristus di surga nanti. 有一天你在天家跟耶稣见面的时候，你就可以得到这个印证。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Engkau luar biasa baik Tuhan. 神啊，你是无比的爱，你是伟大的神， Terima kasih untuk kebaikan-Mu. 因为你对于我们的美善是何等的伟大， Untuk didikan yang Engkau berikan. 你给我们的管教， Untuk teguran yang Engkau 你 berikan. 给我们的责备， Tapi lebih dari segalanya untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. 在这个一切的之上，你给我们的赦免、饶恕我们的过犯。 Terima kasih Tuhan Yesus. 天父主耶稣，我们感谢你， Dalam nama-Mu kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。